Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama Muhammad Nakiuddin bin Yaakob yang bernombor metrik A182259 daripada kumpulan 5 yang akan membentangkan latihan 7 bagi soalan 3B. Soalan 3B adalah terangkan aplikasi pengiraan nilai ejen dalam mekanik kuantum dan huraikan maksud setiap matriks Pauli spin kedekannya dalam satah XYZ dengan Y satah khayalan. Aplikasi popular dalam mekanik kuantum adalah matrik Pauli spin, iaitu terdapat 3 matrik Pauli spin. Antaranya adalah sigma X 0110 iaitu putaran pada paksi X. Seterusnya adalah sigma Y iaitu satah khayalan. Oleh itu matrik sigma Y adalah 0 negatif I 0 iaitu putaran pada paksi Y. Yang terakhir sigma Z iaitu 100 negatif 1 iaitu putaran pada paksi Z. Kami menggunakan rumus alternatif untuk mencari nilai ejen dalam matriks Pauli spin, iaitu nilai ejen sama dengan M plus minus square root M square minus P, iaitu min untuk sigma X, sigma Y dan sigma Z adalah dengan menggunakan formula A tambah D bahagi 2, maka min sigma X adalah 0 tambah 0 bahagi 2 sama dengan 0. Min sigma Y pula adalah 0 tambah 0 bahagi 2 sama dengan 0 juga. Dan yang terakhir, min sigma Z adalah 1 tambah negatif 1 bahagi 2 iaitu sama dengan 0. Iaitu min sigma X, sigma Y dan sigma Z adalah 0. Seterusnya, cari nilai P dalam rumus alternatif, iaitu P adalah penentu matriks bagi matriks Pauli spin. P bagi sigma X dengan menggunakan formula AD minus BC, maka P bagi sigma X adalah 0 darab 0 tolak 1 darab 1 bersamaan negatif 1. Seterusnya, P bagi sigma Y adalah 0 darab 0 tolak negatif I darab I, maka akan dapat I kuasa 2. I kuasa 2 adalah complex number yang bersamaan negatif 1, maka P bagi sigma Y adalah negatif 1. Seterusnya, sigma Z 1 darab negatif 1 tolak 0 darab 0 akan bersamaan negatif 1, maka P bagi sigma X, sigma Y dan sigma Z adalah negatif 1. Setelah kita mendapat nilai M dan nilai P bagi sigma X, sigma Y dan sigma Z, kita masukkan nilai tersebut ke dalam rumus alternatif untuk mencari nilai ejen. Maka nilai ejen bagi sigma X dan sigma Y, sigma Z adalah plus minus 1, iaitu nilai ejen bagi sigma X, sigma Y dan sigma Z adalah 1 dan negatif 1. Seterusnya, kita ambil gabungan linear untuk matrik Pauli spin, iaitu A sigma X plus B sigma Y plus C sigma Z. Kita masukkan nilai tersebut, kita akan dapat C A minus BI, A plus BI dan negatif C. Gabungan linear tersebut akan memberi arah gerakan putaran bagi matrik Pauli spin pada vektor ABC. Seterusnya, kita jadikan persamaan gabungan linear dalam bentuk PY, iaitu A square plus B square plus C square sama dengan 1. Dan kita cari pula nilai min dan nilai P bagi persamaan gabungan linear. Min adalah C tambah negatif C bagi 2, iaitu persamaan 0. Manakala produk pula adalah kita gunakan formula AD minus BC, maka kita akan dapat negatif C square minus A square minus B square. Dan berdasarkan persamaan standard, kita masukkan persamaan tersebut ke dalam produk tadi, kita akan dapat negatif 1. Oleh itu, produk penentu matriks bagi persamaan gabungan linear adalah negatif 1. Dan menggunakan rumus alternatif untuk mencari nilai ejen bagi gabungan linear adalah plus minus 1. Akhir sekali, apa yang dapat disimpulkan adalah matrik Pauli spin bersifat Hermitian, iaitu matriks yang bersamaan dengan konjugat matrik ubah duduknya, dan unitary, iaitu jika matrik A transposisi konjugat matriks A adalah bersamaan dengan matriks identity, dan matriks sigma S adalah berkedudukan pada satah S kerana mempunyai pantulan pada garis Y sama dengan X, manakala sigma Y berkedudukan pada satah Y dan Y sebagai satah khayalan
kerana mempunyai pemasukan matris selain daripada penjuru, iaitu nombor kompleks I dan negatif I. Manakala sigma Z adalah berkedudukan pada strata Z kerana pantulan seperti melalui paksi X. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Sabrina binti Tahiruddin dengan nombor matrik saya A181828 sebagai wakil kumpulan 5 untuk membentangkan soalan 3. Soalan 3 yang diberi ialah pertimbangkan penjemahan berikut. Dapatkan hasil penjemahan ini bagi dua nilai berbeza dan lakarkan nilai-nilai ini dalam gambaran penjemahan dari domain kepada kodomain dan tentukan sama ada penjemahan linear atau tidak. Soalan D. Fungsi D daripada C kuasa 1 negatif infinity ke infinity memetakan kepada F negatif infinity ke infinity dan dfx sama dengan F prime x tambah 1. C. Kuasa 1 negatif infinity ke infinity merupakan ruang fungsi yang terpintar pertamanya selanjar, manakala F negatif infinity ke infinity ialah ruang fungsi. Pertimbangkan dua fungsi iaitu fx sama dengan x kuasa 2 dan gx sama dengan 3x. Maka fungsi D iaitu V memetakan pada W yang mana V sama dengan C kuasa 1 negatif infinity ke infinity dan W sama dengan F negatif infinity ke infinity. Gambar raja yang di bawah merupakan gambaran penjemahan domain kepada kodomain. Okay. Dalam set V terdapat fx sama dengan x kuasa 2, gx sama dengan 3x. Apabila fx tambah gx, dia akan dapat x kuasa 2 tambah 3x. Untuk set W pula, dfx sama dengan 2x tambah 1, dgx sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. So, bila df tambah g sama dengan 2x tambah 1. Untuk membuktikan penjemahan linear, kita perlu buktikan penjemahan tersebut memenuhi dua aksiom, iaitu aksiom penambahan dan juga aksiom peneraban skala. Jika penjemahan tersebut memenuhi kedua-dua aksiom, maka ia penjemahan linear. Namun, kalau dia tidak memenuhi salah satu aksiom, maka ia bukan penjemahan linear. Mari kita tengok. Df tambah gx sama dengan 2x tambah 3 tambah 1, iaitu sama dengan 2x tambah 4. So, dfx tambah dengan dgx, dia akan dapat 2x tambah 1 tambah dengan 4. So, dia akan dapat 2x tambah 5. Oleh kerana df tambah gx tak sama dengan dfx tambah dgx, maka itu bukan penjemahan linear. Okey, sebagai contoh, V memetakan pada W, di mana V sama dengan W sama dengan R. Fx sama dengan x kuasa 2. Okey, dalam set V, okey, 1. Dia akan memetakan pada 1 sebab 1 kuasa 2 sama dengan 1. Okey, untuk 2 pula, dia akan memetakan pada 4 sebab 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okey, bila 1 tambah 2 sama dengan 3, dia akan memetakan pada 9 kerana 3 kuasa 2 sama dengan 9. Namun, 9 dia tidak sama dengan 1 tambah 4 sebab 1 tambah 4 sama dengan 5. Maka F tidak mengekalkan penutupan terhadap penambahan. Okay. Secara umumnya, X1, X2 unsur pada R. So, F X1 tambah X2 sama dengan X1 tambah X2 kuasa 2. So, dia akan dapat X1 kuasa 2 tambah dengan 2X1 X2 tambah dengan X2 kuasa 2. Tak sama dengan X1 kuasa 2 tambah dengan X2 kuasa 2. Itu sama dengan Fx1 tambah Fx2. Oleh sebab itu, Fx1 tambah Fx2 tak sama dengan F1 tambah X2. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada tutor kami Encik Atif. Saya wakil daripada kumpulan 5, Farzi Kuibah Midun akan bentangkan soalan 3A dan 3B untuk latihan 9. Berikut merupakan nama-nama ahli kumpulan saya. Untuk soalan 3A, diberi penjelmaan TR2 kepada R, T53 sama dengan 1 dan T21 sama dengan 3. Diberi juga 5321 asas dalam R2.
Dapatkan nilai T1, 1 dan seterusnya nilai T U1, U2 bagi sebarang U1, U2 unsur kepada R kuasa 2. Seperti mana yang diberi T R2 kepada R, T53 sama dengan 1 dan T21 sama dengan 3. Dan kita perlu cari nilai T11. Andaikan 11 sama dengan C153 tambah C221 untuk sebarang C1, C2 unsur di dalam R. Maka kita akan perolehi 11 sama dengan 5C1, 3C1 tambah 2C2, 1C2. Dan kita akan bentuk persamaan linear iaitu 5C1 tambah 2C2 sama dengan 1 untuk persamaan pertama, 3C1 tambah C2 sama dengan 1 untuk persamaan kedua, dan kita ubah suai persamaan kedua, kita akan perolehi C2 sama dengan 1 tolak 3C1 untuk persamaan ketiga. Kita masukkan persamaan 3 dalam persamaan pertama, kita akan perolehi 5C1 tambah 2, 1 tolak 3C1 sama dengan 1, dan akhirnya persamaan memberikan penyelesaian C1 sama dengan 1. Menggunakan nilai C1 sama dengan 1, kita akan perolehi C2 sama dengan 1 tolak 3, 1, dan akhirnya kita akan perolehi C2 sama dengan negatif 2. Maka C1 sama dengan 1, C2 sama dengan negatif 2, dan kita gantikan balik dalam persamaan asal, kita akan perolehi 1 sama dengan 1, 53 tambah negatif 2, 21. Kita letakkan T untuk persamaan ini, kita akan perolehi T11 sama dengan 1, T53 tambah negatif 2, T21. Menggunakan T53 sama dengan 1 dan T21 sama dengan 3, kita gantikan balik dalam persamaan di atas, kita akan perolehi T11 sama dengan 1 tolak 2 kurungan 3. Dan akhirnya penyelesaian diberikan oleh T11 sama dengan negatif 5. Untuk mencari T U1, U2 bagi sebarang U1, U2 unsur di dalam R kuasa 2, kita ambil U1, U2 sama dengan K1, 53 tambah K2, 21 untuk sebarang K1, K2 unsur di dalam R. Maka kita akan perolehi U1, U2 sama dengan 5K1, 3K1 tambah 2K2, 1K2. Persamaan, kita akan bentuk persamaan linear iaitu 5K1 tambah 2K2 sama dengan U1 untuk persamaan pertama, 3K1 tambah K2 sama dengan U2 untuk persamaan kedua, dan kita ubah suai persamaan kedua, kita akan perolehi K2 sama dengan U2 tolak 3K1 untuk persamaan ketiga. Persamaan ketiga kita masukkan kembali dalam persamaan pertama, kita akan perolehi 5K1 tambah 2 U2 tolak 3K1 sama dengan U1. Penyelesaian persamaan ini diberikan oleh K1 sama dengan negatif U1 tambah 2 U2. Menggunakan nilai K1 sama dengan negatif U1 tambah 2 U2, kita akan masukkan dalam persamaan ini iaitu K2 sama dengan U2 tolak 3K1. Kita gantikan balik K1 dengan negatif U1 tambah 2 U2, dan kita akan perolehi K2 sama dengan 3U1 tolak 5U2. Jadi kita perolehi K1 sama dengan negatif U1 tambah 2U2 dan K2 sama dengan 3U1 tolak 5U2. Jadi kita masuk kembali dalam persamaan asal, kita akan perolehi U1 U2 sama dengan negatif U1 tambah 2U2, 53 tambah 3U1 tolak 5U2, 21. Kita letakkan T di hadapan persamaan, kita akan perolehi T U1 U2 sama dengan negatif U1 tambah 2U2 T53 tambah 3U1 tolak 5U2 T21. Kita gantikan balik nilai T53 sama dengan 1 dan T21 sama dengan 3. Kita akan perolehi negatif U1 tambah 2U2 1 tambah 3U1 tolak 5U2 3. Kembangkan persamaan dan kita susun-susun, dan kita akan dapat 8U1 sama dengan 13U2. Maka T U1U2 adalah sama dengan 8U1 tolak 13U2 untuk semua U1, U2 unsur di dalam R kuasa 2. Untuk soalan 3B, dapatkan penjelmaan TR3 ke dalam R2 dalam soalan 5.11 bagi sebarang U1, U2, U3 unsur di dalam R kuasa 3. Gunakan penjelmaan T anda untuk mengira nilai T1, 2, 3. Soalan 5.11. Diberi TR3 kepada R2 dan pertimbangkan S sama dengan 111, 110 dan 100 asas bagi R kuasa 3 sehingga kan T111 sama dengan 10, T110 sama dengan 2 negatif 1 dan T100 sama dengan 43. Andaikan U1, U2, U3 sama dengan C1, 111 tambah C2, 110 tambah C3, 100 untuk sebarang C1, C2, C3 unsur di dalam R. Maka kita akan perolehi satu persamaan linear iaitu C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan 1 U1 untuk persamaan pertama, C1 tambah C2 sama dengan U2 dan C1 sama dengan U3.
Menggunakan C1 sama dengan U3, kita masuk ke dalam persamaan kedua, kita akan peroleh C1 tambah C2 sama dengan U2, U3 tambah C2 sama dengan U2, dan kita akan perolehi C2 sama dengan U2 tolak U3 sebagai persamaan kedua. Menggunakan persamaan kedua di dalam persamaan pertama, kita akan dapat C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan U1. Kita gantikan balik, kita akan dapat U3 tambah U2 tolak U3 tambah C3 sama dengan U1, dan maka kita akan perolehi C3 sama dengan U1 tolak U2. Maka U1, U2, U3 sama dengan U3 111 tambah U2 tolak U3 110 tambah U1 tolak U2 100. Kita letakkan T di hadapan persamaan, kita akan dapat T U1, U2, U3 sama dengan U3 T111 tambah U2 tolak U3 T110 tambah U1 tolak U2 T100. Kita gantikan balik, T11 jadi 10, T110 jadi 2 negatif 2, dan T110 jadi 43. Dan kita kembangkan, kita akan dapat T U1, U2, U3 sama dengan U3 tambah 2 U2 tolak U3 tambah 4 U1 tolak U2 negatif 1 U2 tolak U3 tambah 3 U1 tolak U2. Kita kembangkan persamaan, kita akan perolehi T U1 U2 U3 sama dengan 4 U1 tolak 2 U2 tolak U3 3 U1 tolak 4 U2 tambah U3. Maka T U1 U2 U3 sama dengan 4 U1 tolak 2 U2 tolak U3 3 U1 tolak 4 U2 tambah U3. Jadi untuk mendapatkan nilai T1, 2, 3, kita gantikan balik 1 jadi sebagai U1, 2 sebagai U2 dan 3 sebagai U3. Kita akan perolehi 4 1 tolak 2 darab 2 tolak 3. 3 darab 1 tolak 4 darab 2 tambah 3, dan kita akan dapat negatif 3 negatif 2. Maka T1, 2, 3 adalah sama dengan negatif 3 negatif 2. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Najihah binti Nur Zamani, A179790. Saya wakil daripada kumpulan 5 untuk membentangkan latihan 10. Soalan 2. Diberi matrik piawai A bagi suatu penjemaan linear T. Yang pertama, dapatkan penjemaan linear T V kepada W dari matrik piawai T bersamaan dengan A. Kedua, dapatkan matrik penjemaan T BVQ, dan yang ketiga, dapatkan matrik penjemaan T QBV, dan yang keempat, dapatkan matrik penjemaan T QQ. Untuk soalan E, diberi matrik A bersamaan dengan 101, 011, 110, di mana Q 100, 0, negatif 10 dan 002. Untuk soalan pertama, dapatkan penjemaan linear TV kepada W dari matrik piawai T bersamaan dengan A. Jadi, T bersamaan dengan A di mana matrik yang di atas, andaikan U termasuk dalam V dan V dalam W, maka T U1, U2, U3 bersamaan dengan matrik A berdarab dengan U1, U2, U3, dan hasilnya adalah X1 bersamaan dengan U1 tambah U3, X2 U2 tambah U3, dan X3 U1 tambah U2. Maka penjemaan linear T V kepada W adalah T U1, U2, U3 bersamaan dengan X1, X2, X3. Untuk soalan yang kedua, dapatkan matrik penjemaan T asas V Q diberi Q dan matrik A sama seperti soalan di atas. T didarabkan dengan laju matrik piawai asas untuk I3 di mana 100 dan hasilnya adalah 101 bersamaan dengan di mana A1, A2, A3 adalah pemalar yang akan didarabkan dengan Q. Dengan menggunakan bentuk SPL, kita akan mendapatkan A1 bersamaan dengan 1, A2 bersamaan dengan 0 dan A3 bersamaan dengan 1/2, di mana kita akan meletakkan dalam TBVQ di lajur yang pertama. Seterusnya, sama juga seperti step di atas dan langkah seperti di atas, cuma kita hanya akan tukar untuk matrik piawai untuk lajur yang kedua di mana 010 akan mendapat hasil 011 di mana pemalar akan didarabkan dengan Q. Dengan menggunakan bentuk SPL, kita akan mendapat A1 bersamaan dengan 0, A2 bersamaan dengan negatif 1 dan A3 bersamaan dengan 1/2 untuk dimasukkan di dalam lajur yang kedua. Seterusnya,
T kita akan darabkan dengan matrik piawai lajur yang ketiga, di mana kita akan mendapat hasil 110 dan pemalar darabkan dengan Q. Dengan menggunakan bentuk SPL, kita akan mendapat A1 bersamaan dengan 1, A2 bersamaan dengan negatif 1 dan A3 bersamaan dengan 0 untuk lajur yang ketiga. Maka untuk matrik T, BVQ bersamaan dengan 1, 0, 1, 0, negatif 1, negatif 1, 1/2, 1/2, 0. Untuk soalan yang ketiga, dapatkan matrik penjemaan T, Q, BV diberi Q dan BV bersamaan dengan soalan yang di atas, dan seterusnya kita akan darabkan T dengan lajur yang pertama untuk Q dan kita akan dapat hasil 101 bersamaan dengan pemalar darab dengan asas V, matrik piawai mengikut lajur, dan kita menggunakan bentuk SPL, kita akan dapatkan A11, A20, A31 di mana kita akan masukkan untuk lajur yang pertama, dan seterusnya adalah guna step yang sama juga, hanya gantikan untuk lajur yang kedua di mana 0, negatif 1, 0, dan kita akan dapat A1 bersamaan dengan 0, A2 bersamaan dengan negatif 1 dan A3 bersamaan dengan negatif 1, dan seterusnya kita menggunakan untuk lajur yang ketiga di mana T didarabkan dengan lajur yang ketiga 002 akan dapat 220 dan pemalar akan didarabkan dengan asas V. Dengan menggunakan SPL kita akan mendapat A12, A22 dan A30 di mana untuk lajur yang ketiga. Maka T, Q, BV akan dapat 102, 0, negatif 12, 1, negatif 1, 0. Untuk soalan 4, dapatkan matrik penjemaan T, QQ di mana Q diberi pada soalan di atas. T kita akan mendarabkan dengan lajur yang pertama untuk Q di mana 100 dan kita akan dapat hasilnya bersamaan dengan pemalar didarabkan dengan Q. Dengan menggunakan bentuk SPL, kita akan mendapatkan A1 bersamaan dengan 1, A2 bersamaan dengan 0 dan A3 bersamaan dengan 1/2. Untuk seterusnya sama juga, kita hanya menggantikan untuk lajur yang kedua di mana 0, negatif 1, 0, dan kita menggunakan SPL, kita akan mendapat A1 bersamaan dengan 0, A2 bersamaan dengan 1 dan A3 bersamaan dengan negatif 1/2. Dan sama juga untuk lajur yang ketiga, kita gantikan 002. Dengan menggunakan SPL, kita akan mendapatkan A1 bersamaan dengan 2, A2 bersamaan dengan negatif 2 dan A3 bersamaan dengan 0. Maka T, QQ akan mendapat 102, 01, negatif 2, 1/2, negatif 1/2, 0. Untuk soalan F, matrik A diberi 101, 011 dan 110 di mana V dengan Q adalah P2 dan Q adalah 1 negatif X, 2 X kuasa 2. Untuk soalan pertama, dapatkan penjemaan linear T V kepada W dari matrik piawai T bersamaan dengan A. Kita tahu bahawa T, P2 sama dengan P2 dan PV sama dengan BW adalah adalah asas piawai untuk P2 iaitu 1 X dengan X kuasa 2. Andaikan U tambah dengan A tambah BX tambah CX kuasa 2 dalam V sehinggakan TU sama dengan AU, maka kita tulis sebagai TUAU dan kita akan mendapatkan penjemaan linear TV kepada W adalah 1 tambah X kuasa 2. Untuk kedua, dapatkan matrik penjemaan T BVQ diberi Q seperti soalan di atas dan BV adalah asas piawai untuk P2 di mana kita akan masukkan T1, kita akan masukkan asas V untuk laju yang pertama iaitu 1 tambah X kuasa 2 dan kita akan dapatkan seperti yang berikut, dan TX kita hanya tukarkan bahagian T asas untuk V itu sehingga kita akan dapatkan apa yang dimahukan di mana X tambah X kuasa 2 dan 1 tambah X akan untuk X kuasa 2 di mana kita akan mendapatkan matrik PVQ di mana 1, 0, 1, 0, negatif 1, negatif 1, 1/2, 1/2, 0 di mana jawapan di atas kita akan masukkan mengikut laju. Untuk soalan yang ketiga, dapatkan matrik penjemaan TQBV di mana Q dan BV sama juga seperti soalan sebelumnya, dan kita akan gantikan yang pertama ini adalah untuk lajur Q di mana 1 untuk mendapatkan 1 tambah X kuasa 2 dan seterusnya kita akan menukarkan di mana kita masukkan Q di mana negatif X, kita
untuk mendapatkan negatif X tolak X kuasa 2, dan seterusnya kita akan menggantikan lajur ketiga untuk Q di mana 2X kuasa 2 untuk mendapatkan 2 tambah 2X, dan kita akan dapat jawapan seperti slide ini. Dan jawapan tersebut kita akan masukkan mengikut lajur, dan jawapan maka TQBV sama dengan 102, 0 negatif 12, 1 negatif 10. Untuk soalan yang terakhir, soalan 4, dapatkan matrik penjemaan TQQ di mana Q diberi sama seperti soalan di atas, dan kita akan menggantikan lajur pertama untuk Q iaitu 1 untuk mendapatkan 1 tambah X kuasa 2, dan yang keduanya kita menggantikan untuk lajur yang kedua iaitu negatif X di mana kita akan mendapatkan negatif X kuasa 2 dan kita selesaikan, dan seterusnya kita mendarabkan dengan 2X kuasa 2 iaitu lajur yang ketiga untuk mendapatkan 2 tambah 2X, dan kita akan dapatkan hasilnya, dan kita akan menggabungkan dan memasukkannya ke dalam mengikut lajur. Maka matrik TQQ bersamaan dengan 102, 01, negatif 2, 1/2, negatif 1/2, 0. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mariam, wakil bagi kumpulan 5 akan membentangkan jawapan kami untuk soalan 5C bagi tugasan 11. Soalan, matriks A berikut tanpa penjurukan ortogon, maka dapatkan matriks P yang memenjuru ortogon sehinggakan D sama dengan ubah duduk P darab A darab P dengan langkah berikut. Anggapkan setiap lajur matriks P sebagai satu vektor dalam ruang vektor yang bersesuaian, andaikan vektor-vektor ini membentuk satu set. Matriks A ialah 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Mula-mula kita cari A tolak lambda I bersamaan dengan 1 tolak lambda 0, 1, 0, 1 tolak lambda 1, 1, 1, negatif 1. Kemudian kita cari penentu untuk A tolak lambda identity. Kita akan dapat negatif lambda cube tambah 2 lambda square tambah lambda tolak 2. Oleh kerana penentu A tolak lambda I bersamaan dengan 0, maka negatif lambda cube tambah 2 lambda square tambah lambda tolak 2 bersamaan dengan 0. Gantikan pembahagi negatif 2 iaitu 2 bersamaan dengan negatif 2 kuasa 3 tambah 2 darab 2 kuasa 2 tambah 2 tolak 2 bersamaan dengan 0. Kita akan dapat negatif lambda cube tambah 2 lambda square tambah lambda tolak 2 bersamaan dengan lambda tolak 2 bersama dengan 2 lagi nilai yang kita tak ketahui. Untuk cari dua nilai ini, kita kenalah bahagikan negatif lambda cube tambah 2 lambda square tambah lambda tolak 2 dengan lambda tolak 2. Kita akan dapat negatif lambda square tambah 1. Maka negatif lambda cube tambah 2 lambda square tambah lambda tolak 2 bersamaan dengan lambda tolak 2 dan juga negatif lambda square tambah 1 bersamaan dengan 0. Maka nilai-nilai eigen ialah 2, 1 dan negatif 1. Jika nilai eigen lambda ialah 2, kita masukkan 2 ke dalam lambda, kita akan dapat negatif 1, 0, 1, 0, negatif 1, 1, 1, 1, negatif 2. Darabkan dengan vektor X dan samakan dengan vektor 0. Kita akan dapat negatif 1, 0, 1, 0, negatif 1, 1, 1, 1, negatif 2, 0, 0, 0. Kita selesaikan. Darabkan baris 1 dengan negatif, kita akan dapat 1, 0, negatif 1. Kemudian kita tolakkan baris 3 dengan baris 1. Kita akan dapat 0, 1, negatif 1. Untuk baris 2 pula, kita darabkan dengan negatif. Kita akan dapat 0, 1, negatif 1. Kemudian, kita tolakkan baris 3 dengan baris 2. Kita akan dapat 0, 0, 0, 0. Maka, X1 tolak X3 bersamaan dengan 0. X2 tolak X3 bersamaan dengan 0. X1 bersamaan dengan X3. X2 bersamaan dengan X3. Kita jadikan X3 sebagai S, X1 bersamaan dengan S, X2 bersamaan dengan S. Maka X1, X2, X3 bersamaan dengan S, S, S. Keluarkan S, kita akan dapat vektor eigen 1, 1, 1. Jika nilai eigen bersamaan dengan 1, kita masukkan 1 ke dalam lambda, kita akan dapat 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, negatif 1. Kita darabkan dengan vektor X, samakan dengan vektor 0. Kita akan dapat 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, negatif 1, 0, 0, 0. Kita tukarkan kedudukan baris 1 dengan baris 3. Kita akan dapat 1, 1, negatif 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Kemudian,
Kita cari baris 3 yang baru dengan tolakkan baris 3 dengan baris 2. Kita akan dapat 0, 0, 0. Kemudian kita cari baris 1 yang baru. Kita tambahkan dengan baris 2. Kita akan dapat 1, 1, 0. Maka X1 tambah X2 bersamaan dengan 0. X1 bersamaan dengan negatif X2. Kita jadikan X2 sebagai S. Kita akan dapat X1 bersamaan dengan negatif S. X3 bersamaan dengan 0. Maka X1, X2, X3 bersamaan dengan negatif S, S0. Kita keluarkan S, kita akan dapat vektor Eigen iaitu negatif 1, 1, 0. Jika nilai Eigen ialah negatif 1, kita masukkan negatif 1 ke dalam lambda, kita akan dapat 2, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 1. Kita darabkan dengan vektor X dan samakan dengan vektor 0. Kita akan dapat 2, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Kita selesaikan dengan cara kita bahagikan baris 1 dengan 2. Kita akan dapat 1, 0, 1 per 2. Kemudian untuk baris 3, kita tolakkan dengan baris 1. Kita akan dapat 0, 1, 1 per 2. Kemudian, kita bahagikan baris 2 dengan 2. Kita akan dapat 0, 1, 1 per 2. Untuk baris 3 pula, kita tolakkan dengan baris 2. Kita akan dapat 0, 0, 0. Maka, X1 tambah 1 per 2 X3 bersamaan dengan 0. X2 tambah 1 per 2 X3 bersamaan dengan 0. X1 bersamaan dengan negatif 1 per 2 X3. X2 bersamaan dengan negatif 1 per 2 X3. Kita jadikan X2 sebagai S, kita akan dapat X1 bersamaan dengan negatif S. X3 bersamaan dengan 0. Maka X1, X2, X3 bersamaan dengan negatif 1 per 2S, negatif 1 per 2S dan juga S. Kita keluarkan S, kita akan dapat vektor Eigen negatif 1 per 2, negatif 1 per 2 dan 1. Maka kita jadikan P1 sebagai 1, 1, 1, P2 sebagai negatif 1, 1, 0, P3 sebagai negatif 1 per 2, negatif 1 per 2 dan 1. Kemudian matriks P kita akan dapat 1, 1, 1, negatif 1, 1, 0, negatif 1 per 2, negatif 1 per 2, 1. Set yang terbentuk ialah 1, 1, 1, negatif 1, 1, 0, negatif 1 per 2, negatif 1 per 2 dan 1. Untuk soalan 2 pula, tentukan jika set ini ortogonal. Jika tidak, dapatkan set ortogonal menggunakan proses Gram-Schmidt. Kita jadikan U1 sebagai 1, 1, 1, U2 sebagai negatif 1, 1, 0, U3 sebagai negatif 1 per 2, negatif 1 per 2, 1. Kita cari hasil darat terkedalam untuk vektor U1 dan U2. Kita akan dapat 1 darat negatif 1 tambah 1 darat 1 tambah 1 darat 0. Kita akan dapat 0. Kita cari pula hasil darat terkedalam untuk U1 dan U3. Kita akan dapat 1 darab negatif 1 per 2 tambah 1 darab negatif 1 per 2 tambah 1 darat 1. Kita akan dapat 0. Cari hasil darat terkedalam untuk U2 dan U3 pula. Kita akan dapat negatif 1 darab negatif 1 per 2 tambah 1 darab negatif 1 per 2 tambah 0 darab 1 bersamaan dengan 0. Disebabkan hasil darat terkedalam untuk ketiga-tiga vektor bersamaan dengan 0, maka ianya adalah set berortogon. Untuk soalan ketiga, tentukan jika set ortogonal yang terhasil adalah set ortonormal. Jika tidak, dapatkan set ortonormal menggunakan proses penormalan. Set ortogon dinamai set ortonormal jika setiap vektor dalam set tersebut mempunyai panjang 1. Kita cari panjang vektor U1 dengan cara kita punca kuasakan 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 menjadi punca kuasa 3. Kita cari pula panjang U2 dengan menggunakan formula yang sama, kita akan dapat punca kuasa 2. Kemudian kita cari panjang U3 pula menggunakan formula yang sama, kita akan dapat set 6 per 2. Disebabkan panjang U1, U2 dan U3 tidak bersamaan dengan 1, maka bukan set ortonormal. Untuk dapatkan set ortonormal, kita perlulah bahagikan U dengan panjang U. Set ortonormal untuk U1, kita akan dapat 1 per set 3, 1 per set 3, 1 per set 3. Set ortonormal untuk U2 pula, kita akan dapat negatif 1 per set 2, 1 per set 6 dan juga kosong. Set ortonormal untuk U3 pula, kita akan dapat negatif set 6 per 6, negatif set 6 per 6, set 6 per 3. Set ortonormal adalah U1 sama dengan 1 per set 3, 1 per set 3, 1 per set 3. U2 bersamaan dengan negatif 1 per set 2, 1 per set 6 dan juga kosong. U3 bersamaan dengan negatif set 6 per 6, negatif set 6 per 6, set 6 per 3. Maka kita jadikan set ortonormal tersebut sebagai matriks P hat. Kita akan dapat seperti ini. Ubah duduk P hat, kita akan dapat 1 per set 3, tolak 1 per set 2, tolak set 6 per 6, 1 per set 3, 1 per set 2,
negatif set 6 per 6, 1 per set 3 kosong set 6 per 3. Kemudian kita cari songsangan p hat, kita akan dapat 1 per set 3, 1 per set 3, 1 per set 3, negatif 1 per set 2, 1 per set 2 kosong, tolak negatif set 6 per 6, negatif set 6 per 6, set 6 per 3. Kemudian kita cari D dengan formula songsangan P hat darab dengan matriks A darab dengan matriks P hat. Kita akan dapat 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, negatif 1. Maka songsangan P hat sama dengan ubah duduk P hat. D sama dengan songsangan P hat darab dengan matriks A darab dengan matriks P hat, di mana D sama dengan lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2, 0, 0, 0, lambda 3 bersamaan dengan 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, negatif 1. Maka matriks P terperpenjurukan ortogon. Sekian, terima kasih.